Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tanalu darajat. Wa afdhalus salati wat taslim ala sayyidis sadat wa ma'dinil karamat habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila qirabis sa'at. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna minal qaumil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersamanya marilah sama-sama kita merafa'kan syukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izin daripada Allah, inayahnya, hidayahnya, taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan, dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kelapangan. Dan yang paling penting, kita masih dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pandangan yang baik. Dengan itulah kita dijemput menjadi tetamu Allah pada malam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita akan menyambung perbincangan kitab 40 hadis penawar hati yang disusun oleh Syekhuna Abu Ali Al-Banjari Al-Maliki Al-Hasani An-Najmi, Ustaz Ahmad Hamid Zam hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin. Jadi kita pada malam ni akan masuk kepada hadis yang ke-23. Tajuknya, kenapa neraka yang dipilih. Kita tak mukadimah sebab kita masa terhad limited time, pukul 8.15 ataupun sebelum insyaAllah kita berhenti. Jadi kita tak panjangkan kuliah kita. Jadi pada malam ini kita akan membaca hadis yang berkaitan dengan kenapa neraka yang dipilih. Maksudnya bukan suruh pilih neraka. Kenapa manusia ni ramai yang memilih neraka, walaupun manusia ni tahu betapa dahsyatnya neraka itu azab. Bukan disuruh kenapa perlu pilih neraka, kenapa neraka yang dipilih oleh manusia. Tajuk tu suspense sikit. Kalau kita tak faham, kita kata kenapa neraka yang dipilih tu, maksudnya kita yang kena pilih neraka. Walhal dia soalan, ada tanda soal itu. Kenapa neraka yang dipilih oleh manusia? Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, dia kata apa? Ma ra'aitu yaqin akzabu ma ra'aitu yaqinan ma ra'aitu yaqinan ashbah al-kadhib. Aku tidak melihat, dia kata, keyakinan yang menyerupai pendustaan. Min yaqinun nas bil maut, yang mana manusia ni yakin dengan kematian, tetapi manusia ni ma'a ghaflatihim bihi. Dia ma ra'aitu yaqinan ashbaha al-kadhib. Tidaklah aku melihat satu keyakinan yang hampir-hampir ia merupakan satu pendustaan, satu benda yang main-main dustanya. Seperti mana yakinnya manusia ini, seperti mana yakinnya manusia dengan kematian, yang mana dalam keadaan yakin kepada kematian tu, dia masih lagi lalai untuk menghadapi kematian. Samalah soalannya, kita tahu neraka tu dahsyat. Azab neraka ni kita dah baca kot pada perjumpaan sebelum ni, yang disebut dalam hadis Nabi SAW, neraka tu kepanasan dia 69 kali ganda lagi daripada kepanasan api dunia. Narukum ataupun naru bani Adam, ada dua riwayat. Satu sebut narukum ataupun riwayat lain nari bani Adam, api kamu
ataupun api yang diguna oleh anak Adam hari ini, Nabi kata adalah juz'an min sab'ina juz'in, satu bahagian daripada 70 bahagian minar kepada api neraka. Api yang kita guna di dunia ni adalah baru satu bahagian daripada 70, 1/70 daripada kepanasan api neraka. Nisbah dia 1/70. Ataupun kalau gandaannya kita ada lagi 69 kali ganda lagi baru nak sama dengan api neraka. Api yang kita duk rasa panas ni, kalau tak kena api, kena ayak panas pun dia tayar tak mau dah, mecut. Tersentuh pun kita panggil ceret panas tu, sentuh je pun tayar. Seminggu tak cakap dengan orang, itu ya. Ini sentuh benda panas tu ratu. Kadang-kadang duduk dalam kawasan, dalam satu bilik ni, tiba-tiba tak ada aircon, kipas pula slow, panas sehati, baru panas teratu. Yang tu bukan api panas saja, panas suhu saja. Bayangkan api yang 69 kali ganda lagi daripada kepanasan api yang kita ada hari ini. Dan Nabi kata setiap gandaan tu mislu hariha. Setiap gandaan tu, setiap ganda kepanasan sama, tambah 69 kali ganda lagi kepanasan api neraka dibanding dengan api yang kita guna di dunia. Jadi kalau kita tahu betapa dahsyatnya api neraka yang juga disebut dalam hadis yang lain, kita ingat dah baca hadis tu. Nabi kata tu qadun nar, dipanaskan api neraka ni al-fasana, 1000 tahun, hatta ihmarat, sehingga dia mencapai jadi warna merah. 1000 tahun dipanaskan sampai jadi warna merah. Kemudian summa tuqadu, dipanaskan lagi al-fasanatin hatta biyaddat, sehingga jadi putih. Mula-mula panas sampai merah, dan panas lagi, dipanaskan lagi 1000 tahun sampai jadi warna putih. Summa tuqadu al-fasanatin, kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun lagi, hatta iswadat, sehingga dia menjadi hitam. Wahiyya nabiyyah sauda mazlimah, hari ini neraka tu sudah panas, hitam legam tu, menunggu siapa nak masuk dalam. Panas yang sangat kepanasan, yang sangat-sangat panas. Sebab tu kalau kita baca Al-Quran yang Karim, cerita tentang neraka ni kita kena takut. Sebab antaranya disebut tentang bagaimana bila orang kafir masuk neraka, orang yang zalim juga disebut, bila masuk neraka ni yasubbu fawqa ru'usihim, ayat neraka tu dituang atas kepala mereka ni, yusharu ma fi butunihim wal julud, habis buruh habis apa dalam perut ni, dan juga kulit buruh pelai. Dahsyatnya kepanasan api neraka. Jadi nak bagi tahu manusia ni, dia tahu tak tahu neraka ni berat, dia tahu, tapi sikap manusia lalai dengan ancaman neraka. Sama seperti mana kita baca tadi, kata Hasan Al-Basri, ma ra'aitu yaqinan ashbahal min kizbi, yaqinan nas bil maut ma'raflatihim. Aku tidak pernah melihat manusia ni dia betul-betul keyakinan yang begitu sekali, seolah-olah macam menipu je. Kita tak yakin mati itu ada, tapi kita lalai daripada menghadapi kematian. Sama juga kita tahu neraka itu telah pun disediakan untuk orang yang buat dosa, orang yang kufur, tetapi kita masih lagi lalai, masih lagi tidak ada persediaan untuk menyelamatkan diri daripada api neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pada malam ni kita nak baca hadis lah, hadis yang nak cerita tentang sikap manusia yang dia tahu neraka itu berat, yang beritahu neraka itu dahsyat azabnya, tetapi masih lalai, masih lagi rasa macam tak ada apa dengan neraka. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masali wa masalukum kamathali rajulin awqada naran faja'ala al-janabibu wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidun bihujadikum
'anil nar wa antum tuflituna min yadayhi, rawahu Muslim. Maksudnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan aku, kata Nabi, dan kamu seperti mana seorang lelaki yang menyalakan api. Menyalakan, kita boleh bayangkan kalau orang pergi camping lah mudahnya. Camping ni menyala api. Menyalakan api di dalam hutan. Biasanya kalau kita duduk di luar ataupun orang dulu-dulu dia ada pita. Bila kita menyalakan pita, datang apa dia main kacau pita tu? Datang apa lah? Datang apa dia panggil tu? Datang apa dia tu? Katu lah. Katu tu. Katu lah antaranya. Dan juga pendatang khas suka api kat pita tu, macam bilang kecil-kecil. Kita tengok dalam kan? Oh, tak nak. Kesian lah. Kita duduk dalam zaman tu. Duduk anak-anak main beleting lah. Semua tempat. Tak nak rasa zaman tu. Dan pita minyak tu. Buatlah semua anak-anak semua beleting ni. Kira hebat lah. Campur ni. Ingat saya zaman anak saya macam tu lah. Saya anak keadaan pita nak gas je lah. Ada orang dia guna pita yang apa jenis tu, Goslin. Itulah cara. Apa yang ada pita minyak tu, dia bila kita nyala pita tu, kita cucuk dia, nyala, dia akan datang akan main hinggap. Antara binatang yang paling suka pita ni, api adalah kekatu. Nabi kata sama dah dengan keadaan Nabi. Nabi kata apa? Misalan Nabi dan kita ni, orang yang ingkar lah, seperti mana seorang lelaki yang dia menyalakan api, kemudian janadib wal farah. Yang ini datang macam tu. Farah juga tu. Datang hak macam tu lah dia sebut. Dalam hadis ni, dalam jemaah ni kata dalam hak kecil tu. Kalau dalam dia guna dalam kecil yang rupa dah. Masa nak? Kita nak tengok dalam kecil ya. Dalam besar dia hak kecil sikit tu. Rupa dia macam dalam. Ada dia nak macam tu kecil. Kita nak tengok dalam tu. Kan. Tunjuk tak ada juga contoh dalam video ni. Ada binatang kecil-kecil tu, wal farash, barulah dia panggil kekatu. Hak janadi tu binatang yang kecil-kecil macam hak turun warna putih tu dia. Binatang nak sebut binatang tu. Tak ada bahasa apa nak panggil tu. Binatang tu lah. Dan farash barulah wujudlah kekatu. Kekatu ni semua tahu kan. Kekatu kita kalau rumah gelap tu, elektrik gelap, kita akan pasang pita, kita tak cayak macam tu yang tempat katu kan. Kumpul lah. Kalau katu penuh kumpul, senang kita esok buang tu je. Di katu tu. Binatang ni dia suka apa? Yaqa'na fiha, suka main umur dekat api dari tu. Tapi apa yang kau tu buat? Wa huwa yadhubuhunna anha. Laki-laki tu halau, cuba halau katu dan binatang kecil tu, celalang tu main dekat api dia halau. Tetapi apa yang dibuat? Katu dia tetap akan pergi juga tempat tu. Main ke api jadi sampai bakar ataupun jatuh. Nabi kata, wa ana akhidun bihujadikum, aku juga memegang belakang berkali yang kamu tarik kamu anina daripada api neraka, wa antum tuflituna min yadayya, kamu juga cuba melepaskan daripada pegangan aku. Nabi bersama cuba halang kita daripada masuk neraka, tapi ramai manusia di kalangan umat baginda begitu sekali berusaha untuk melepaskan daripada ikatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak terjun dalam neraka juga. Nak beritahu Nabi sungguh-sungguh nak kita selamat daripada api neraka. Tetapi manusia yang ada yang menjadi umat baginda ini begitu sekali tetap melakukan perkara yang sebaliknya, yang menyebabkan mereka diancam oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia nak beritahu ada dua benda. Satu, nak beritahu hari ini tentang sungguhan baginda dalam menyebarkan dakwah. Nabi sungguh-sungguh, kalau bayangkan baginda telah pun kena siksa ataupun kena tolak dakwah ni sejak daripada hari pertama berdakwah secara jahat. Perang-perang kumpulkan orang di Bukit Safa naik bagi khutbah. Orang yang pertama yang katakan Nabi, yang menentang Nabi adalah bapa penakan dia, Abu Lahab. Nabi, dia Nabi panggil orang ramai nak tanya,
ma ra'aykum la akhwatukum bi anna wara'a hadhihi jabal. Nabi kata, kalau kita belakang jabal ni ada kumpulan dan Tuhan nak serang kita. Semua kata betul lah kamu orang yang benar. Amin. Lepas semua kata itu, Nabi kata, aku nak beritahu aku adalah usul Allah yang diputuskan untuk memberi peringatan kepada kamu tentang azab yang dahsyat. Nak ajak kepada semua Allah, ingatkan ke syirik. Nabi kata macam itu, orang yang mula-mula bantah Nabi adalah Abu Lahab, pak belakang Nabi. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, dia kata, celaka engkau wahai Muhammad, kata Abu Lahab, adakah kerana ini kamu nak kumpulkan kami? Itu turun ayat, tabbat yada abi lahabin wa tab. Hari pertama dakwah secara sir telah pun ditolak dakwah. Dakwah ni dimusuhi oleh adik-beradik sendiri. Kemudian dia dipulaukan. Sebelum pulau-pulau Nabi dah kena pergi ke Taif. Orang Taif baling batu kat Nabi, berdarah. Disuruh budak-budak ngejek-ngejek, baling segala macam, kayu dan sebagainya. Darah turun, masuk dalam kasut, jalan tu bunyi ayat dalam tempat kasut, darah. Kita dah pernah baca doa Nabi ketika duduk di dalam sebuah kebun yang begitu syahdu doa tersebut, nak menggambarkan betapa susahnya dakwah, sungguh-sungguh nak ajak kepada Islam. Kemudian dapat perintah pergi hijrah berdakwah di Madinah. Kemudian habis di Madinah sampai hantar kepada utusan kepada negara-negara untuk beriman. Semua dakwah Nabi buat sungguh-sungguh untuk menyelamatkan manusia daripada api neraka. Ketika Nabi telah pun dimusuhi oleh musuh-musuhnya, baginda tidak ada sedikit pun perasaan dendam kepada musuh-musuhnya. Hebatnya. Sesiapa pun yang pernah musuh baginda tapi nak masuk Islam, baginda dengan senang hati mengajak dia kepada Islam. Kita tahu musuh-musuh ni ada yang ramai juga masuk Islam dalam dia. Daripada Muqawqah Quraisy yang terkenal Abu Sufyan dan Hindun bin Utbah. Sebab tu yang kena mati dalam Perang Badar bin Rabi'ah, musuh Nabi. Nabi juga menerima Islamnya Suhail bin Amr. Dia ramai lagi Islam lepas itu, tanpa ada perasaan dendam kepada mereka. Bahkan musuh Nabi, selagi mana dia berbuat baik kepada Nabi, ada peluang untuk dakwah, Nabi akan sampaikan dakwah kepada dia. Sehinggalah Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa ketua munafikin di Madinah, ketika dia nak mati, dia pesan anak dia Abdullah. Nama anak dia pun, nama anak dia Abdullah juga, bin Abdullah. Orang Arab biasalah, Abdullah bin Abdullah biasa. Sampai lah macam tu. Imam Al-Ghazali nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Sama, Muhammad bin Muhammad. Sama nama dia. Orang Arab biasa nama sama ni, anak nampak sama. Kita jarang-jarang ada, tak ada. Kalau ada tu, tak ada. Ada kan nama nampak sama. Dia buat hantar kreatif. Kata kreatif, itu style dia macam tu. Orang Arab macam tu. Jadi pak kepada Abdullah bin Abdullah ni, iaitu bapa dia Ibnu Ubay ni, dia katakan ada kalau pak mati so pergi pak ketika sakit dia. Masa dia sakit, dia bisa ada pergi pak Nabi nak minta pakai jubah yang Nabi pakai untuk dikafankan ketika dia mati. Nabi bagi. Dan dia pesan pula anak dia, kalau pak mati minta Rasulullah yang mengimamkan solat. Nabi solat. Walaupun dibantah oleh Sayyidina Umar dan sebagainya, tapi Nabi buat. Nabi sampai ke akhir ayat Quran tu Nabi berkhidmat. Mudah-mudahan dia boleh masuk Islam. Pemuda Yahudi yang anak muat Nabi tu, Nabi di Islam kena ketika nak mati. Menunjukkan Nabi tidak ada dendam siapa-siapa, tapi bahkan baginda sentiasa bawa risalah Islam ni sedaya mungkin untuk menyelamatkan seramai mungkin daripada neraka. Ini satu bab. Yang kedua nak bagi tahu dalam hadis ni, bagi kita bagi syarah ya. Nak bagi tahu tentang apa? Tentang ramainya manusia, walaupun baginda telah menyampaikan Islam dengan sepenuh hati baginda, masih ramai manusia yang menolak dakwah baginda. Bermula sejak zaman baginda sampailah ke akhir zaman, manusia ni sikap dia akan menentang ajaran yang dibuat oleh Nabi SAW. Dan akhirnya penentangan itu membawa kebinasaan, iaitu masuk ke dalam neraka Allah.
Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu hadis yang pertama. Kita baca hadis yang kedua. Ini kita tak nak sebut syarah tadi. Hadis kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kata sama lagi, qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini terkenal, nama terkenal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala kullu ummati, kata Nabi, setiap umatku yadkhuluna al-jannah, akan masuk ke dalam syurga. Secara umumnya orang yang beriman dengan Nabi akan masuk syurga. Nabi kata apa? Setiap daripada umatku akan masuk ke dalam syurga, illa man aba, melainkan orang yang enggan. Okay? Semua daripada kita ni ada peluang untuk masuk syurga, tetapi Nabi kata ada juga orang yang tak nak masuk syurga. Qila, ditanya kepada Rasulullah SAW, wa man ya'ba Rasulullah, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Kata baginda, man ata'ani, sesiapa yang mentaatiku, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam syurga. Wa man asani, sesiapa yang mengingkari, asani ni asal melakukan maksiat ataupun mencanggahi aku, faqad aba, dia telah enggan. Jadi hadis ni kita dapat faham, hadis ayat kita Bukhari. Dalam hadis Nabi beritahu, pertama nak beritahu apa, semua orang yang jadi umat Nabi ni semua ada peluang yang sama untuk masuk syurga. Tak kira daripada keturunan mana pun dia, Melayu, India, Arab, semua ni nama umat Nabi Muhammad ni ada peluang masuk syurga, sama. Dan semua ini boleh masuk syurga. Tapi Nabi kata, melainkan yang ramai-ramai itu ada yang tak mahu masuk syurga saja, tidak berpeluang masuk syurga. Sahabat bertanya, siapa yang tak nak masuk syurga tu? Pelik sangat lah. Siapa yang tak mahu masuk syurga ni? Pelik sangat. Nabi kata, ada. Sesiapa yang mentaati aku, dia nak masuk syurga. Sesiapa yang mencanggahi aku, maka dia orang yang tak nak masuk syurga. Simple. Dalam syarah hadis tersebut, di kalangan para ulama hadis, mereka mensyarahkannya. Antaranya disebut oleh Syekh Al-Albani dalam mensyarah hadis, mengatakan maksud orang yang mentaati Nabi ini orang yang mengikuti ajaran Nabi SAW. Ikut Nabi ini iaitu ittiba'u sunnatihi wastiqam bi syari'at. Pertama, ikut sunnah Nabi dan istiqamah dengan syariat Nabi. Sunnah Nabi ni umum, dan semua Nabi buat ni dia ikut. Ni orang yang taat Nabi. Semua yang Nabi buat dia buat. Okay, semua yang Nabi buat dia buat. Ini yang terbaik sekali lah. Kalau kita tak mampu nak buat semua ni, jangan tinggal semua. Tapi yang kedua penting juga, kalau kita tak boleh nak buat lagi sebiji, kalau tu begini kita buat semua ni buat. Ada yang kedua tu, kena istiqamah dengan syariat yang Nabi bawa, itu Islam. Kalau kita ada dua ni, lengkap. Apa dia? Ikut sunnah Nabi dan juga istiqamah dengan syariat Nabi, yang paling lengkap. Tapi kalau yang pertama tu tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. Yang kedua tu kena buat. Apa dia? Paling kurang kita masih berada di atas syariat Nabi yang dibawa kepada kita. Boleh Islam. Jaga solat. Solat Nabi jaga. Kalau ikut sunnah apa dia? Solat di awal waktu. Betul. Yang pertama yang lengkap tu, sunnah Nabi apa dia? Solat di awal waktu. Solat berjamaah. Tapi tak mampu nak buat ni. Jenis balong kan? Balong. Dia pergi yang kedua sikit. Dia masih lagi dikira mentaati Nabi. Dia semayang. Cuma semayang ni tak ikut waktu. Yang first tu, yang pertama tu, program pertama ni, dia betul-betul ikut Nabi. Sunnah Nabi dia ikut dan menjaga syariat. Ini confirm baik. Ini confirm taat. Yang kedua ni taat juga. Tapi taat lagu dia, dia semayang juga, tapi semayang dia
sekadar melaksanakan syariat. Orang sembahyang pukul 7 apa? Maghrib 7 minit. Kira sembahyang maghrib ni sejauh secara awal lah maghrib. Dia sembahyang pukul 8. Lepas tengok cerita apa? Hari cerita ada lah. Cerita apa dah ada dalam malam ni. Dia cerita keramal kan. Kenapa dia cerita? Tak cerita apa ni. Dia tengok cerita tu lah. Petang-petang tu. Cerita apa dah lah. Jadi dia tu 7 buat dapat. Sembahyang juga tapi lewat. Contohnya lah. Orang lain ni boleh konsisten jemaah waktu macam ni. Dia sembahyang juga tapi di rumah dia. Adakah dia tak ikut sunnah Nabi? Ya. Tapi dia masih ikut syariat? Ya. Dia masih mengikut syariat Nabi. Cuma dia tak ikut sunnah Nabi. Dia masih lagi dikira mentaati Nabi. Tapi mentaati dengan kadar yang dia buat. Dia ni masih ada peluang masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia masih lagi mengikut syariat Nabi. Sembahyang dia buat. Cuma dia tak ikut sunnah Nabi. Kalau dia buat dua tu, confirm dia mentaati Nabi semua. Yang ramai hak mana? Hak ada dua tu ke hak satu ni? Ramai hak satu tu. Yang paling ramai kita nak hak satu tu. Sunnah Nabi ni hak kita buat apa dia? Yang sunnah Nabi ni kita boleh buat. Kita kadang-kadang yang kita buat sunnah Nabi ni sikit sangat. Kalau nak kira betul, hak yang paling simple kita buat bagi salam doa. Sunnah Nabi. Salam pun jumpa orang. Senyum sunnah Nabi. Tak senyum pun kita yang ada mungkin kita buat satu benda yang kita buat ni. Yang kita mungkin buat Nabi adalah kita buat bila kita orang apa? Sunnah menjamu dan mendatangi jemputan. Itu kita buat. Ajak orang makan dengan gen orang makan. Itu kita buat. Itu sunnah okey. Betul tak? Ajaklah tak mana pun insya-Allah sampai. Dia kata apa? Sunnah Nabi ijabatul dakwah sampai dah. Ajak yang makan, tak mana pun dia okey. Pasal apa pi? Sunnah makan sunnah lain semua tak okey. Kambing pula, ni kambing sunnah tak? Kambing sunnah tak? Boleh. Yang tu dia ambil. Padahal kambing tu cerita lain. Nak abang kata kita ni pilih yang tu. Kalau bab sembahyang sunat, habis slow sikit yang sebut. Bab makan je hadis sunnah yang tu dah pegang. Itu masalah kita. Jadi sunnah Nabi ni yang orang yang kita banyaknya buat, tambah yang kedua ni yang paling selamat, tambah yang kedua. Dia jaga sunnah Nabi dan istiqamah dan syariat. Maksud asal ni pula orang yang mencanggahi Nabi. Mencanggahi Nabi apa? Dia tak buat sunnah Nabi dan dia tidak ikut syariat Nabi. Dia orang ni yang asal. Sunnah pun dia tak peduli, syariat pun dia tak peduli. Orang ni dia panggil melakukan maksiat, mencanggahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tu kita kena faham. Baik, kita pergi ke keterangan sebelum kita masuk ke syariat. Kita tengok sikit tambahannya. Kata pengarang kitab kita ni, Syekhuna, umat Islam adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW adalah bergelar dengan Nabi Ar-Rahmah. Artinya Nabi yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Yang kita dengar dalam firman Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Dulu ada tagline rahmatan lil alamin. Dan juga berkira tak boleh dengar orang dengar rahmatan lil alamin itu kira tak apa nak ayat ni. Tapi tagline itu bagus. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini maksudnya rahmat Nabi itu ulama bahaskan. Rahmat Nabi ini dia rahmat sebab dia adalah pembawa risalah. Risalah yang disampaikan oleh Tuhan Ar-Rahman, barulah dia jadi pembawa risalah. Maka baru ada rahmat. Kalau Nabi diutus hanya sebagai seorang manusia, dilahirkan sebagai seorang manusia, bukan rasul, maka dia tidak menjadi rahmat. Rahmat Nabi itu tertakluk kepada risalah yang dibawa oleh Nabi, terkait dengan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita hari ini pun tanpa ada Islam yang diturunkan sebagai agama rahmat, maka tidak adalah kebaikan kepada kita. Rahmat itu tertakluk kepada Islam yang menjadi rahmat kepada manusia. Ini satu benda. Yang kedua, baginda menjadi rahmat macam mana?
bila baginda telah diutus ataupun dilantik menjadi rasul kepada manusia. Di situ disebut dengan rahmatan lil alamin dalam konteks yang tadi. Arsalna, kami utuskan engkau. Jadi ketika itulah Nabi menjadi rahmat kepada manusia. Orang Arab sebelum daripada itu mereka belum mengenali agama, maka bergaduhlah, berperang, sehinggalah baginda diutuskan membatalkan segala amalan-amalan jahiliyah, peperangan, pembunuhan dan sebagainya tidak ada lagi dengan datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Tidak faham maksud rahmat yang disebut dalam ayat tersebut. Baik. Sebelum Nabi diutuskan ke dunia ini, seluruh alam adalah hidup dalam suasana jahiliyah yang tidak mengenali nilai-nilai dalam kehidupan. Manusia telah kehilangan pegangan hidup. Yang kuat menindas yang lemah, dan yang kaya membaras yang miskin. Masyarakat sudah banyak kehilangan nilai-nilai insaniyah, peri kemanusiaan, dan lebih buruk daripada itu ialah manusia sudah tidak mengenali Tuhan yang menciptakan mereka. Jadi disebut di sini, sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW, maka manusia ketika itu telah jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Tidak ada nilai dalam kehidupan. Lepas itu disebutlah hadis, Allah Ta'ala turunkan rahmat satu bahagian daripada 99 rahmat. Dengan satu daripada 100 itu, satu daripada 99 itu, Nabi kata seekor binatang tidak akan mengangkat kakinya pada bimbang ketiga anak. Rahmat yang 1/100 itu ada di dunia ni, ada lagi di sisi Allah ada 99 lagi. Rahmat yang satu tu pun Nabi kata kamu akan melihat seekor ibu kepada binatang tu tidak akan mengangkat kakinya bimbang untuk terpijak anak-anak. Rahmat itu berkongsi dengan semua manusia. Rahmat satu je tu, kongsi tu. Satu tu pun sudah cukup. Bayangkan rahmat Allah yang masih ada 99 lagi tu. Rahmat itulah yang nantinya yang kita harapkan ketika kita berada di mahsyar. Kerana manusia ini masuk syurga bukan dengan amalannya. Manusia masuk dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kalau nak cari amalan kita layakkah juga amalan kita? Asal layak tak? Kita nak compare dengan nikmat pula, lagi tak layak. Yang kita boleh masuk syurga tu hanya kerana rahmat Allah yang mengizinkan kita masuk syurga. Dan lagi 99 rahmat Allah lagi dan yang disimpan untuk diberikan kepada kita di saat kita berada di mahsyar. Sebab itulah kita minta dua benda dalam hidup kita. Kita minta antaranya apa dia? Rahmat. Yang kedua maghfirah. Kalau kita perasan, kita diajar kalau kita duduk dalam masjid ni, dalam surau ni, kita tunggu bersemayam. Kan hadis sebut Nabi kita apa? Ada malaikat yang diwakilkan duduk sisi orang. Malaikat tu doa apa? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat yang duduk di sisi kita ni waktu kita buat semayang ni, dua benda ni dia doa. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunkan dia, ya Allah rahmatilah dia. Dua benda ni kita minta sangat-sangat. Kita mati ni kita tak mahu ada dosa. Dan kita nak bila kita mati kita dirahmati kematian kita. Rahmat kita bawa sampai akhirat. Yang ni waktu kita sebut dalam ni, dia kata apa? Benda yang kita nak dalam hidup ni, dua benda tu kita baca dulu baca dalam surah Al-Fatihah. Kita nak guna amal yang itu, tapi nak sebutnya dalam solat kita minta antara juga adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita nak pergi. Jadi dia kata manusia hilang dah perikemanusiaan, tidak ada rahmat lah. Sehingga Nabi diutuskan, barulah datangnya rahmat itu kepada manusia. Itu rahmat dibawa oleh Islam, risalah yang baginda bawa. Sehingga akhirnya manusia yang dulu tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal nak kita kalau baca bab ni, nak dapat rahmat ni kenapa? Ikut Nabi. Nabi kata, Allah kata Al-Quran dalam surah Ali Imran, yakni qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa dia? Tak apa yang boleh apa ya? Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Ayat ni orang guna buat ayat apa? Orang ngasih apa yang? Jadi apa yang? Ada orang kata ayat ngasih. Jadi betul. Jadi semua. Try enggak balik buat jadi tak? Ayat ni ada orang kata ngasih, Allah Alam. Dia ada pengalaman buat jadi, kawan-kawan dia buat jadi. Dia buat bagi untuk orang kasih jadi. Tapi jangan buat lah. Buat untuk isteri tak apa. Nabi Allah sebut tu, qul in kuntum, qul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, kalau kamu kasihkan Allah Taala, fattabi'uni, ikut Nabi lah ni. Apa jadinya? Yuhibbukumullah, Allah akan mengasihi kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampun dosa kamu. Masalah kan? Ikut Nabi ni, Allah kasih, Allah bagi rahmat. Yang kedua, Allah ampunkan dosa kita. Dapat apa? Rahmat dan keampunan. Lepas tu kena ikut Nabi, nak dapat rahmat tu boleh. Rahmat turun dah. Nabi diutuskan buat rahmat, rahmat turun dah. Tetapi syarat dia ikut Nabi, baru dapat rahmat tadi. Dia faham? Tak faham apa? Lepas ni faham insyaAllah. Dengar dulu. Baik, sambung. Maka dalam keadaan yang gelap gulita itu bahasa orang burukan, tiba-tiba datanglah nur yang dibawa oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dunia yang gelap gulita telah berubah menjadi alam yang terang benderang. Kesesatan telah berubah menjadi petunjuk. Manusia telah mengerti dan memahami tujuan kehidupannya di atas permukaan bumi ini. Jadi betullah disebut yukhrijuhum minadh dhulumati nur. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Apa sebut itu? Jadi nak sebut tentang bila datang Islam ni bisa dikeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Barulah manusia mengetahui dan memahami tujuan kehidupannya di atas muka bumi. Apa tujuan hidup? Allah sebut Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan memberi peluang kepada mereka mengabdikan diri kepada. Tujuan hidup ni adalah satu je, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, kalau manusia yang hidup tidak beribadah, dia tidak lebih berubah, tidak lebih daripada seekor binatang. Binatang hidup ada tujuan ibadah. Binatang tidak ada tujuan ibadah. Binatang hidup memang untuk hidup menjadi kegunaan, kemudahan kepada manusia. Tidak ada sebabnya. Manusia ada tujuan hidup. Manusia dan jin, keduanya dapat tertulis yang sama. Kita bersemayam, jin bersemayam. Jin dan manusia taklif. Bedanya manusia diberikan dua taklif. Satu sebagai hamba, yang kedua sebagai khalifah. Jin tak diberikan jawatan khalifah. Jin hanya menjadi hamba Allah Ta'ala. Sebab jin ni dia semayang minta dia. Itu ada orang pergi singgah semayang tempat-tempat tertentu, jin dia yang sekali. Allah Alam, ada orang cerita dia pergi semayang dulu lah, kita kawan. Betul tak? Saya pun tak mengesahkan. Sanad terputus. Dia cerita ada kawan dia semayang dekat masjid Al-Qudah apa yang Al-Amar. Itu dia pun dah buat rawuh tapi tak ikut lagi Al-Amar tu. Dia singgah adakan sini kawan-kawan dia tu. Itulah dia putus semayang. Di semayang maghrib, musafir semayang maghrib itu dengan dua kawan dia semayang orang. Tengah-tengah semayang masa datang tu macam ramai kat belakang. Bila semayang tu macam ramai. Dan Amin ramai tu. Jadi semayang lagi. Daripada hak yang nak buat maghrib 3 rakaat tu, jalan-jalan tapi lagi pun semayang cepat-cepat balik. Cerita dia tanya orang yang dia kata memang situ tempat dia ada yang main tumpang semayang sekali. Bagus. Tapi manusia ni tak suka orang tumpang ada semayang. Lagi semayang. Kalau kita pun tentu kan. Saya pernah pengalaman peribadi saya antara dengan ni apa ni. Saya belajar lagi lah. Saya sebab di Taman Syariah ni. Kafizah dulu. Saya balik di tengah ni singgah. Saya balik di singgah. Saya balik semayang kat singgah ikut teram. Naik bas catat ni bas anak-anak kedah catat bas sampai
Kita sampai dibuat cepedak tu pukul 4 lepas 10 dah. Betul pukul 6 lebih, tapi depan baca lagi orang banyak tu. Tak 10 sampai dah tu. Jadi saya nak call yang saya jauh, nak ambil orang belah pendang, ambil jauh. Dia jenuh, dia nak ambil tu jauh, takkan nak call tu. Jadi saya, siap dah, tak bohong depan. Jadi dia habis tu kan. Jadi dia 4 suku tu berhenti tu. Jadi nak tunggu subuh, lambat lagi saya masuk dalam masjid lah. Tempat yang berselamat bas berhenti dekat depan sembah, takkan nak tunggu tu. Tempat yang berselamat benar masjid lah. Sepi-sepi masjid. Buat budak kelang tu semayang. Saya ambil wudu, saya semayang. Lepas semayang, saya dah nak apa? Kita nak tidur kan? Tunggu subuh. Tengah-tengah semayang, dengar ada orang baca surah, baca Quran. Surah ada surah yang sangat garut. Surah tu orang tua, perempuan duduk di sebelah tabir perempuannya ni. Ada lampu kecil yang dia buka. Saya pun tak tengok belakang. Tengok surah, bila bagi salah nampak tu cahaya lampu. Ada 10 lampu, tak cahaya lampu tu dalam habis lah. Dia sedang baca Quran. Bunyi surah dia lain pada garut, bunyi flat surah Quran. Saya pun tukar cadangan. Tukar cadangan nak tidur, semayang lagi. Semayang. Sampailah subuh, dengar orang masuk, saya berhenti semayang. Pasal saya tak tidur, saya tak boleh tidur, takut. Biar semayang daripada kalau apa menjadi dalam semayang. Sampailah ke 5:30, barulah ada orang ke lampu tu, orang yang siap tu, yang memelih, menambahkan lagi flex ni. Bila buka lampu, tak ada suara tu. Dia pun balik rumah dekat Allah Alam. Tapi saja dia uji kita. Cakap pandai dia uji. Jadi kita pun tak tidur, cancel tidur, semayang semayang. Dia pun heran, ini bagus semayang, padahal semayang tu daripada kita tunggu di dalam tu kita semayang. Nak keluar ke mana? Nak keluar tak rasa keluar. Semayang. Alhamdulillah lah di semayang itu. Jadi boleh jadi ada orang tempang. Dia buat dia sama. Semayang sama, bahkan kita duduk mengaji pun jin datang duduk sekali mengaji. Kena-kena. Baik, jadi kita baca je lah keterangan ni. Mana daripada Tuan Guru kita ni. Dia kata Umar Al-Khattab yang dahulunya hanya pengembala kambing di lereng bukit, maka itu telah berubah menjadi pemimpin umat yang disegani oleh kawan dan lawan. Tanah Mekah yang kering kontang itu telah berubah menjadi pusat tamadun insan yang agung hingga ke akhir zaman. Manusia yang rakus kejam lagi bengis itu telah berubah menjadi orang yang zuhud, tawaduk dan menangis di kegelapan malam. Dan begitulah seterusnya. Jadi orang Arab yang telah rosak tu diislahkan, diperbaiki oleh Islam. Imam Malik, orang tanya dia tentang bagaimana nak menyelesaikan masalah di zaman dia. Kata Imam Malik, la yuslah akhiru hadhil ummah illa bima saluha bi awwaliha. Kita tidak akan mampu mengubati, mengislahkan, memperbaiki umat akhir ini melainkan dengan apa yang telah memperbaiki mereka pada permulaannya. Itulah Islam. Orang jahilah diislahkan, diperbaiki dengan Islam. Kita nak selamatkan umat akhir zaman pun balik kepada Islam juga. Namun jiwa yang sakit tidak dapat menerima rahmat ini, dan hati yang telah dibalut oleh selaput cinta tiga ta benar. Boleh tahu tu. Ta tu cinta harta, tahta dan wanita. Ini penyakit dia. Cinta harta, tahta, wanita. Cinta harta ni tahta tu kuasa. Wanita tu wanita. Telah menjadi kebal, bahkan panggilan kebenaran dianggap sebagai loceng, pertanda berakhirnya kekuasaan hawa nafsu dan syahwat. Oleh itu, mereka tetap memilih jalan syaitan dan merasa bangga untuk terus berkubang di lumpur kekufuran dan hanyut dalam lautan kemaksiatan yang akhirnya mereka akan dibawa oleh arus yang akan menghantar mereka ke pintu api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah disebut dalam hadis nak masuk syurga ni payah. Sebab apa? Sebut khuffatin nar, khuffatin jannah bil makarim. Ditutup ataupun disindung pintu disindung, ditutup syurga tu dengan perkara yang kita tak suka. Di sebalik kesusahan, kepayahan tu adanya syurga. Nak bangun malam, nak buat ibadat ni susah, nak sedekah banyak susah, rasa berat, nak bagi susah. Jadi di sebalik kesusahan tadi, syahwat dan suka ni adanya syurga.
wa khuffatin nar, dan ia ditutup ataupun diselindungkan, ditutup neraka itu bisyahawat, syahwat, dengan keseronokan. Benda yang nafsu suka tu, ingat di belakangnya ada neraka. Seronok, tak payah buat apa, sembahyang tak payah apa, tak payah, memang seronok. Jadi yang tu sebaliknya ada neraka. Jadi kita kena ingat, sebalik apa yang kita buat itu ada kesan dia, natijah daripada perbuatan kita. Yang paling selamat, balik kepada hadis ini dibaca, kita kembalikan diri kita kepada mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah di atas syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kita selamat daripada neraka yang diberikan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat ambil istifadah kebaikan daripada perbincangan hadis pada malam ini. Dapatlah kita mengamalkan hadis ini dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin tidak dapat bersama kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tangguh dengan membaca kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.